Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semua. Alhamdulillah kita hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di Facebook page. Hari ini kita bersama-sama dengan kena panggil Puan Junaida Aziz bersama-sama kita hari ini. Jun, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Hari ini insyaAllah kita bersama-sama ni kita ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum kepada rakan-rakan kita yang masih lagi berada di ruang Facebook, kerana kita siarkan ni di page Facebook. Jadi kita harap ada apa orang cakap, rakan-rakan yang berkesempatan untuk bersama-sama kita panggil. Hari tu saya sebut juga, Puan kenapa pagi sangat ni 8.30? Saya kata tak apalah, fresh macam dekat pasar ikan segar-segar. Time tu lah, tak apa, lepas ni tidur balik. Santuy. Okey, ni Jun dari mana hari ni Jun? Ni sekarang ni dari mana ni? Okey, Min, saya bersiaran daripada Kota Baru, Kelantan. Kota Baru, Kelantan. Formal bunyi. Aduh. Jadi untuk hari ni sebenarnya kita kata sesi santai saja. Kita nak berbual-bual pagi-pagi kan, masih fresh lagi. So pagi-pagi tadi ada yang mungkin dah masuk 4 AM club. 5 AM club, ada yang masuk dah 7 AM club kan. Jadi macam-macam dah dengar. Mungkin pagi tadi ada juga yang dah dengar sesi motivasi pagi dengan Tok Abah Dr. Fazila Kamsa kan. Jadi mungkin lepas tu masih lagi berlega-lega di ruangan Facebook ni bersama-sama saya hari ini dengan Puan Jun. Puan Jun sebenarnya saya berkenalan dengan Puan Jun barulah juga. Masa tu kita buat kerjasama program apa tu Jun? Ya, betul. Academy for Women Entrepreneur. Jadi masa mula-mula jumpa tu saya pun heran. Apa yang Junaida Aziz ni buat? Macam apa yang Junaida Aziz ni buat? Jadi Jun, kalau boleh cerita sikit kan, kalau macam sebab hari tu Jun ada sebut satu tau. Jun kata the beneficiaries the beneficiaries is in Kelantan. Macam tu. Jadi kalau yalah, sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang masih berlega-lega tu kan, yang masih nak cari pagi ni sarapan apa ataupun pagi ni tengah drive ke apa kan, mungkin Jun boleh cerita dulu sikit. Kalau apa yang sebenarnya Jun maksudkan tu, maksudnya beneficiaries kat Kelantan itu sebabnya saya masih lagi berada di Kelantan walaupun banyak peluang tu di KL. Saya ingat lagi Jun sebut macam tu. Oh, ya. Jadi mungkin boleh Saya pun dah lupa yang tu. dah lupa kan? Itulah. Saya ingat sampai sekarang. Okey, Alhamdulillah. So terima kasih Puan Ramina sebab menjemput saya untuk pagi ni. Hari ni pun santai je. Betul, tapi santai-santai pun macam alamak 8.30 pagi. Suara pun tak mau keluar lagi kan. Itulah kan. Tapi thanks for the opportunity. Kita ni pun macam lama tak berjumpa dan of course berjumpa dulu pun tahun lepas rasanya. Jadi sebut sikit lah pasal saya. Apa yang saya buat, saya adalah trainer dan juga pengarah urusan untuk Noble Management Consultancy. Ia adalah satu perusahaan social enterprise. Yang ini yang orang selalu duk confuse bunyinya. Diorang dengar social je dia orang ingat social media kot. Dia ni meniaga FB kot. So banyaklah kan kekeliruan sebab benda ni masih baru di Malaysia, tetapinya tak baru pun dalam perniagaan kita kat Malaysia ni sebenarnya. Cuma selama ni tak diberi label, tak ada kategori. Jadi tapi saya kalau macam you cakap, kenapa masih lagi kenapa perlu, maksudnya kenapa pilih Kelantan jugalah kan, sebab saya rasa bila kita bercakap tentang macam pagi ni sebenarnya kita nak bercakap pasal leadership lah sebenarnya kan. Cuma leadership ni kita tak adalah nak terkongkong kepada orang. Nampak leadership ni kan mesti ada jawatan, contoh kan, ataupun kita kata leadership ni mesti ada karisma sampai kita boleh jadi pemimpin, masuk apa orang cakap diundi sebagai ketua rakyat, kena jadi menteri atau kena jadi ketua-ketua dalam apa orang cakap parti ke. Jadi saya bila bercakap pasal leadership ni saya nampak benda lain, Jadi saya apabila saya tengok topik ni, saya cari orang yang morning person dan juga orang yang sudi, maksudnya orang yang biasa buat Facebook live. Jadi sesi pagi biasanya saya akan ajak rakan-rakan usahawan yang memang morning person dan juga yang memang rajin lah buat FB live. Walaupun lama cuti. Jun lama cuti hari tu. Lama-lama saja nak suruh orang rindu sikit.
Saya dia pun perasan juga lama. Lah dia tak ada. Walaupun sekali-sekala kan yang Jun buat tu, tapi kadang-kadang yes. kita nampak walaupun lepas daripada tu. Jadi kalau kaitannya kenapa Jun nak praktis Jun punya orang kata so called as leadership tu di Kelantan dan dengan social enterprise. Dan mungkin Jun kalau ikut pengalaman Jun lah, sebenarnya leadership ni yang macam mana, adakah tapi kalau macam saya tak setuju tau. Saya tak setuju kalau macam leadership dikaitkan dengan pandai cakap, pandai berpolitik. Tu semua saya tak berapa setuju. Benda tu betul, tak salah, tapi saya kurang sikit setuju. Saya tak tahu kalau Jun macam mana Jun? Oi, panjang tu. Soalan tu rasanya ada Dia 60 soalan. Alah, dia Saya bukan belum nak jawab lagi. soalan. Dia bukan soalan. Dia Okey. macam kita nak Yalah, sembang kan. kita bersembang bercerita tentang leadership, tentang Hmm. kepimpinan. Tapi saya just nak cerita je lah. Asal usulnya apabila saya mula dalam bidang bekerja. Saya start kerja dengan housekeeping je, Min. Saya bekerja di housekeeping department dekat KL, dekat Subang. Saya orang Kelantan. Saya memang orang Kelantan. So saya kiranya berhijrah kat luar, kerja dengan housekeeping department dekat Hotel Hyatt masa tu. Ui lah Hyatt. hotel tu. Okey. Hyatt Lama dah ke Sarjana tu? Subang. Lama Tahun dah? 2000. Ui. Oh, 11 lama tu. 11 tahun apa? dulu. 21 dah. Sorry, matematik tak bagus. 21 tahun lepas. Kalkulator tak ada macam ni jadinya. Pagi. Jadi kalau bermula dengan housekeeping department, kemas-kemas bilik dan sebagainya, itu kiranya saya punya permulaan. Tetapi dah pasang angan-angan macam mana nak jadi lebih daripada itu. Tak nak dah kerja tu sebab kerja tu memang bagi saya mencabar. Dan saya respect lah rakan-rakan saya kat situ. Tapi yang saya tengok, contoh leadership yang paling bagus adalah saya punya supervisor ataupun department head masa tu. Waktu tu? Waktu tu. Mr. Ramesh, saya ingat nama beliau sampai sekarang. Wah, ya Allah, dah 21 tahun, yes. Ingat lagi. Oh, saya ingat sebab mereka ni memang orang kata payah nak mencari. Kita dalam housekeeping antara orang kerja susah atau kerja berat. Maknanya kerja kuderat. Betul, yang fizikal. Kena cuci tu, kena pergi sana. Kejap kami ada orang minta towel, kena lari, kena sana. Tapi kami punya supervisor very soft spoken. He is sebab dia pun sebenarnya dia pun ketua untuk union. Jadi dia memang prihatin, ada masalah saja kami tak pernah dengar dia marah. Sebenarnya cara dia menegur is actually menceritakan kalau buat macam ni jadi dia macam ni. So those are the things yang saya belajar daripada dia lah. Saya tengok pemerhatian, kata bagus dia ni. Sebab itu saya ingat dia sampai sekarang. Jadi bila saya dah dapat peluang, kebetulan kan dah tiba-tiba jadi operator, angkat telefon, bercakap aku hari petang. Dan selepas itu hanya kerana saya boleh berbahasa Inggeris, saya di-offer untuk sales department. Dah naik kat satu. So dah jadi fast forward saya kata tak apalah, saya nak balik ke Kelantan, balik ke negeri sendiri, nak berkhidmat dan berbakti. Dan situlah daripada kerja hotel, kerja di kelab golf lagi. Tapi pekerjaan saya sebenarnya berasaskan perkhidmatan. Maknanya saya dari dulu sebenarnya service base service base perkhidmatan, tak reti buat produk, saya perkhidmatan saja. Jadi sampailah ke tahap bekerja dekat hotel satu lagi, saya sebenarnya disunting oleh pengurusi untuk nak menjaga satu anak syarikat di Gomusang, dekat Kelantan jugalah. Masa tu perhotelan juga lagi lah? Yes, sebab saya ingatkan hotel tu kecil, sebab anak syarikat tu kecil je. Maknanya saya ingatkan my scope is getting smaller but my title is getting bigger. So you feel like okay lah? Oh okay lah, konon-kononnya. Saya tak tahu pun, rupa-rupanya banyak benda yang saya kena belajar kat situ. Rupanya bukan jaga satu anak syarikat, saya kena jaga 2 anak syarikat dengan 1 college. Dan 1 pusat latihan. 4 things that I had to handle. So it's like a group dia macam satu group yang dekat Kelantan tu yang kena tengok semua. Interesting. Jadi dia kat Gomusang, dia dalam pendalaman, jadi kawasan pendalaman. So itulah yang saya kata apabila leadership ni, dia tak semestinya kena orang politik, kena orang macam ni, orang macam tu. Tetapi is macam mana kita treat other people. Macam mana kita menjaga hubungan baik dengan orang di bawah kita sebenarnya.
kita berjumpa. Saya ada juga jumpa bos yang mengamuk-ngamuk ni, tak ada cerita lah. Saya pernah kena dah dulu. Kena Um, hempuk-hempuk meja tu oh, biasalah. itu standard. Oh, Itu standard. standard. Okay. Ya, tapi itu mengajar saya untuk tidak jadi sebegitu. Okay. Saya pernah ada satu sepi beliau ni memang particular. She is Okay. very particular, very orang kata detail person. Dan saya masa di sales department yang tukang type tu, saya salah juga kadang-kadang type nama orang sebab hotel kena ada welcome letter. Welcome Okay, yes. letter, Ya. kalau 60 orang datang ke hotel tu, kami kena type nama satu-satu. Betul, faham. Huruf A, huruf B, huruf ni, dot Ya, pun. okey, yang binti lah, yang tak binti lah, yang Kadang yang tak ada binti, kita pun tak tahu Mr. ke Miss. ya, faham, Yang tu faham. yang Ya. tu yang mencabar. Jadi Hmm. salah seorang yang senior ni, beliau very particular. Soalan dia tanya saya, have you check? Saya kata yes. Have you double check? Saya tak nak jawab. So macam alamak, terkena aku. So bila dia kata saya dah double check and then dia check, rupanya saya salah. Dia tak cakap banyak kan, dia lempar je kertas tu berterabur, saya kena kutip. Tak apa, because it's among us je lah kan. Tapi itu membuatkan saya lebih disiplin. Yes. Maknanya saya dah gerun dah. Sebelum nak pergi ke beliau, ceklah sampai 60 kali. Tengok-tengok sampai dah tepu dah mata. Dah Tapi tak nampak dah, apa dah tak lagi nampak dah. kesalahan, dah tak Rasa tahu. tak tahu dah. Tapi di situ ada baik ada buruk dia. Baiknya adalah disiplin tu tadi. Maknanya apa yang saya buat saya perhatikan. Saya take my time tengok satu-satu. Tapi yang buruknya adalah tadi itulah. Apabila orang lain melihat, apabila saya dikiranya malulah orang dah lempar kertas kita pula kutip kan. So those are the things kita rasa that is very downgrading. Jadi it affects me, maknanya my self esteem. Maknanya malunya saya dengan mereka orang lain kan. Yalah. So jadi daripada situlah saya ambil untuk tidak buat kepada mereka kat bawah saya lah. Sebab saya tak nak benda macam tu. I don't want them to go through. Dia jadi macam kita kata, we want to be a leader that we wish we have one kan. Dia macam tu. Tapi saya kalau macam ikut pengalaman saya kan, saya sebab saya bekerja dalam environment service tu dalam institusi pendidikan. So dari awal saya mula start dulu memang dari bidang servis, tapi dari segi bidang pendidikan. Jadi bidang pendidikan ni kita kata orang pandai-pandai kan, takkanlah dia nak layan kita buruk-buruk kan. Contoh, katalah kita kerja dekat institusi, katalah sekolah. Kita kata sekolah ni kan orang pandai kan, yang ajar semua cikgu, guru besar kan, prinsipal, mestilah orang pandai. So jadi waktu tu kita macam saya rasa macam I'm going to be in a safe environment. Saya okey, ni selamat ni tempat orang pandai bekerja. So takkan ada lah benda-benda macam tu kan. Takkanlah orang nak apa orang cakap nak maki-maki kita kan, tak ada kan. Tapi rupa-rupanya tak juga. Tak juga sebenarnya, walaupun kita anggap environment tu environment bagus. Kita rasa kita bekerja dengan orang pandai-pandai, jadi kita tak akan dimalukan ya, kita tak akan dikata buruk-buruk. Kita anggap macam tu. Jadi sepanjang masa tu mula-mula 5 tahun jugalah saya pun bekerja dekat institusi pendidikan. Rupa-rupanya dia lagi hebat tau. Rupa-rupanya dia lagi hebat sebab contoh dalam institusi pendidikan kita ada ibu bapa. Sebab kalau kita bekerja tu kita akan ada deal direct dengan customer, macam tadi Jun sebut kan, servis kan ada deal juga direct dengan customer. Jadi kita pun ada juga deal direct dengan kita punya leader, kita punya supervisor kan. Kalau tu adalah dia punya siapa-siapa yang kita kena report. Jadi bila tengok keadaan macam tu sampai satu ketika tu saya tengok sendiri, katalah saya tengok masa tu saya kerja, jadi saya nampak bos saya, majikan saya tu kena marah dengan pelanggan, ada pelanggan datang bayar duit, campak duit tu. Jadi benda-benda macam tu kita jadi macam saya mula-mula kerja tu macam terkejut sikit lah, macam tak boleh terima. Lepas tu kadang-kadang ada pelanggan yang datang marah-marah, adalah benda yang berlaku kan, adalah mungkin macam tadilah kesilapan kan, kita kata human error. Jadi bila berlaku tu marah-marah, jadi bila saya tengok tu semua, saya kata
macam-macam lepas tu yang pelanggan tu pula pelanggan pandai tahu, CEO syarikat, pegawai-pegawai, ada yang jawatan besar-besar. Jadi bila tengok tu, bila saya tengok semula, saya kata ini yang dikatakan cabaran sebenar daripada orang-orang ni semua. Pada waktu tu saya tak fikir sangat benda-benda ni ada kaitan tentang leadership ke apa, tak ada tau. Tapi bila sekarang ni, bila kita dah berumur sikit kan, kita dah berumur sikit, saya dapat kaitkan sebenarnya bila orang bercakap tentang leadership tu, contohlah kita kata okey, kita kena pandai cakap. Okey, bila orang tu cakap atau orang tu komen, kita kena defend. Yalah, kalau orang ada kadang-kadang orang komen ke, orang kita panggil orang komplain aja. Ada orang kita we must know what we stand for, benda-benda macam tu. Jadi bila fikir balik, semua tu kadang-kadang sampai tahap saya kata rubbish lah. Macam saya rasa macam tak ada kaitan lah, tak ada kaitan. Jadi sekarang ni bila dah sampai umur sekarang, saya nampak bahawa saya nak kaitkan leadership ni lebih kepada datang pada kita dulu. Ada hari tu kan, kalau nak share dengan Jun sikit kan, hari tu ada beberapa orang kawan-kawan macam usahawan kan, dia datang, dia kata, Min, saya tak pandai cakap lah, saya kena pandai bercakap. Saya rasa kalau saya pandai bercakap, baru tim saya tengok saya jadi leader. Saya ni ketua. Lepas tu ada pula yang cakap, Min, saya kena pandai present lah. Saya tak reti lah buat presentation. Kalau saya pandai present ni, saya rasa orang percaya cakap saya. Barulah dia nampak saya ni bos. Ada pula yang cakap, saya ni kena pandai bahasa Inggeris. Saya kena pandai bahasa Inggeris lah semua ni. Jadi waktu tu kan saya ada konflik dalam diri saya, sebab saya kata bila dapat input daripada kawan-kawan, saya pun sebab tugas kita macam saya kan, kita kan trainer, kita juga consultant, dan pada masa-masa tertentu saya ada advisory role. Jadi saya kata ada benda yang saya kena explore dulu kat diri saya, baru saya boleh bantu dia orang. Jadi lepas daripada itu baru saya tengok leadership dari perspektif yang berbeza. Dari perspektif yang berbeza, yang mana saya nampak walaupun orang tu bukan usahawan, dia sebenarnya kena ada elemen leadership tu juga dekat dia. Sebab yang itu saya kata, kalau saya duduk kat rumah sebagai mak, contohlah kan, duduk kat rumah sebagai mak, ataupun saya tak ada siapa-siapa, saya seorang-seorang. Jadi saya tengok kan macam mana kita buat keputusan. Kalau contoh kena marah, macam mana saya buat keputusan saya nak bertindak ke, saya nak diam ke, saya nak defend ke, benda-benda tu yang menjadikan saya nampak bahawa leadership tu dari diri sendiri. Itu pengalaman saya lah. Saya sampai rasa banyak dekat luar sana definisi leadership tu bukan definisi saya. Kalau saya tak tahu pengalaman Jun, sebab Jun ada banyak pengalaman yang bekerja dengan level yang pelbagai, lepas tu dengan bangsa yang pelbagai. Jadi daripada KL sampai ke kawasan pedalaman. Jadi saya rasa Jun ada lagi lebih aplikasi leadership tu dia lagi lagi beza lah. So apa pengalaman Jun kalau Jun kata, Jun ada sebut tadi kan, Jun kata kat kawasan pedalaman. Jadi dalam konteks tu macam mana Jun nampak leadership tu? Okey, kalau sebelum nak masuk yang cerita pedalaman ni, saya kena cerita pada umur 26 tahun. Maknanya balik daripada Kuala Lumpur, umur 26 tahun, dah bekerja dengan kelab golf. Kita panggil Kelantan Golf and Country Club. Dengan umur 26 tahun, saya telah kena menjaga staff seramai 80 orang di bawah saya. Daripada umur mereka yang semuda 18 sehingga yang nak 56 pun, nak pencen dah pun. So masa tu semua level lah tu. Yang mana 80 orang tu, saya Dari punya staff tu daripada mana paling muda is 18, yang paling berumur pun dah nak pencen esok lusa dah. So kalau 18 tu apa dia punya skop? Caddy ke? Dia macam caddy kita outsource sebenarnya. Yang macam waiter, waitress. Yang kerja part-time, yang part-timers. Jadi apabila saya menerajui satu organisasi dengan umur 26 tahun, tetapi di mana pekerja-pekerja adalah lebih berumur daripada saya. Yang itu yang saya kena belajar macam-macam lah. Maknanya takkan saya nak menjerit-jerit ke orang tua. Betul. Mereka tu dah kategori yang berumur, saya kena hormat kan. Dan kepada yang muda-muda ni pun sama, takkan saya nak menjerit-jerit pula kan. Pun tak ada juga kan. Jadi approach yang saya guna, kalau extra staff saya tu dia tahulah saya punya perangai, I am a no nonsense person, correct. Saya yang jenis yang kalau datang nak mengadu benda, okey, itu dia orang kena banyak benda lah, dia orang kena sabar dengan saya.
Sebab apabila sebab saya kena faham juga sebab saya belajar dari situ umur 26 tahun. Saya tidak pergi ke universiti untuk belajar tentang leadership. Okey. Leadership saya belajar di situ. Maknanya macam mana saya nak handle satu permasalahan, ada dua pekerja tengah bergaduh, A kata B salah, B kata A salah. Jadi dengan umur saya yang muda itu tetapi saya ingat pendekatan awal bahawasanya dekat mula-mula kerja dulu, saya tidak boleh berat sebelah. Saya kena dengar dua-dua belah dan saya tidak boleh memihak di antara A ataupun B. Saya kena orang kata jadi PBB macam tu. Orang tengah-tengah kan. Pendamai dia kena jadi Pendamai. peacemaker. Correct. So, saya kena fikir dah daripada situ sebab saya kena adil. Saya kena dengar A, saya kena dengar B. Yes, betul. Bagi peluang dulu. Tetapi saya tak boleh nilai. Sebab ada salah dan betulnya A, ada salah dan betulnya B. Jadi, kalau mereka, sebab macam ni, sebab apabila pekerja-pekerja tengok saya tak menyelebelahi siapa-siapa, dia orang tahu saya ni adil. Dia memang kata, dia ni dia geng dia ni je lah. Dia ni geng yang ni tak. Saya kata, saya tak akan geng dengan siapa-siapa. Kalau nak datang mengadu nasib dengan saya ataupun nak memburukkan orang lain, saya tak ada masa banyak. Okay, kalau boleh, kalau boleh settlekan sendiri. Kalau taklah, kalau masa dulu kan, saya nak suruh settle. Tapi dia tak boleh settle. Sebab mereka memerlukan pihak ketiga untuk third opinion lah kan. Jadi itu pun menjadi salah satu orang kata bagaimana orang lihat kepimpinan saya. Adilkah saya? Itu orang kata tak ada kena-mena pun boleh bercakap Inggeris ke tak. Tengok atas ini. Ya betul. Kita nak jadi bos kan. Kita nak jadi seorang pemimpin. Kita kena adil. Kita kena beri peluang. So saya belajar itu. Okay, dengarlah. Walaupun saya tak suka dia orang popek kan. Tapi itu adalah salah satu skill kepimpinan yang orang tidak tahu adalah untuk diam. You as a leader, you have to keep quiet. Zip sikit sekejap, dengar dulu. Sebab tak ramai orang yang macam itu sekarang apabila kita kata, aku bos, kau diam sudah. Kau dengar aku cakap. Mampus tak? Jadi, kita kena adil dan kita kena tahan diri kita. Kita tahu kita ada jawapan, betul. Tapi kita beri peluang dulu. Means like we give them respect, we give them the opportunity. Jadi saya pada umur 27 tahun saya pernah memecat seorang pekerja. So awal umur dah saya dah buang orang kerja. Disebabkan tapi kalau yang ini sebenarnya anak sepupu saya sendiri. Disebabkan saya tidak pilih kasih. Sebab saya beri peluang kerja kepada beliau tetapi saya dapati beliau mencanang sana sini kata dia tak payah buat kerja tak apa sebab bos tu dia punya mak sepupu. Dia kata macam tu kat semua orang. So, bila saya dapat tahu dan of course kerjanya tak seperti mana yang saya harapkan sebab kita bagi peluang kan dan mengikut akta buku kan, akta pekerja akta pekerja dah dipanggil sekarang. Akta pekerja pun dah ada syarat-syarat. Saya bagi warning macam biasa. Surat nombor 1, surat nombor 2, surat nombor 3 bagi peluang untuk jawab surat dan sebagainya. Tengok tidak ada improvement, saya bagi surat berhenti. So it shows to people untuk kerja yes saya tegas. Okay. Tetapi saya hendak pastikan saya adil dan pastikan tidak ada efek orang lain. Nanti orang katalah tak payah kerja lah macam ni. Tak apa, bos baik je. Tak adanya, tak ada istilah tu. Saya ni orang yang ikut buku, by the books. Jadi berbalik kepada cerita pendalaman, mereka tidak ada pendedahan. Lagi tak ada pendedahan benda-benda macam ni. Dan mereka tidak tahu rupanya mereka ada hak sebagai pekerja. Macam tadilah. Dia orang menganggap kalau bos daripada ujung sana dah nampak bos tu tunduk kat sini. Ataupun letak kapet merah, bos. Apa khabar bos? Tak ada. Tak payah pakai gitu, tak payah buat macam tu. Sebab saya bukan nak suruh anda agungkan saya. Saya cuma nak anda buat kerja yang sepatut anda buat and that's it. Dan saya adalah sebagai orang kata to tell you right and wrong and to guide you kalau seandainya ada salah. Kita takkanlah kan umur macam ni kan yang macam dekat Gua Musang tu pun sama. Ada pekerja-pekerja saya yang dah berumur pun. So macam mana kita nak handle dia orang? Takkan saya nak bawa rotan kot kalau dia orang jenis yang malas kerja ke apa. Kita tak boleh assume dia orang malas kerja. Kita kena siasat dulu.
to be Faham? fair. Ya, ya, ya. Terus ada things yang kita tengok benda ini memerlukan pengalaman. Pengalaman ya. Memerlukan pengalaman dan yang paling besar sekali adalah kesabaran lah. Tapi Jun, saya pernah juga sebelum ni kan macam letak kriteria untuk kita ambil orang dalam satu posisi ataupun tugas kerja yang melibatkan kepimpinan atau supervisory role ni tadi. Maksudnya dia kena lead satu grup lah, 2 orang ke 3 orang pun dah kira satu grup. Ada masa-masa tu umur memainkan peranan tau. Umur memainkan peranan. Tapi bila Jo kata tadi dari muda umur 26 tahun dah kena lead kan. Tapi macam kalau tanya saya melihat ini pandangan peribadi. Apabila seseorang individu tu mencecah umur 35 tahun, dekat situlah ada satu tahap kematangan yang solid yang saya nampak. Dia ada beberapa perkara. Satu sebab dia ada komitmen. Jadi bila dia ada komitmen, bila dia buat kerja sebagai leader tu, dia cara approach dia tu lain sikit. Dia ada komitmen lah, contoh macam dia ada keluarga yang dia nak sara ataupun dia tu sendiri dah sampai satu tahap dia kata saya tak nak tukar-tukar kerja, saya dah tak nak lompat-lompat kerja, saya nak duduk sini, saya nak buat yang terbaik. Jadi saya nampak umur tu waktu 35. Kemudian satu lagi, dia dah cukup matang. Pada umur 35 tahun, dia tak kisahlah dia kahwin ke tak kahwin tau. Dia bujang ke. Ini bukan pasal dia dah kahwin ada anak banyak lagi bagus, bukan. Umur tu. Bila dah 35 tahun, ini saya punya benchmark, saya tak tahu. Tapi saya nak share dekat sini. Mungkin Jun ada benchmark lain. Saya kata umur 35 ni dah melalui beberapa fasa pengalaman. Katalah contoh dia mula kerja. Contohlah, paling lambat dia mula kerja 23 tahun. Atau 25 tahun. Sekurang-kurangnya dia dah 10 tahun kerja. Jadi 10 tahun kerja tu dia dah ada cycle. Dia dah pernah gaduh dengan orang kan. Dia dah pernah kena dia dah pernah kena marah dengan orang, dia pernah marah orang, dia pernah buat salah yang besar, dia dah pernah rasa buat salah kecil. Jadi macam-macam. Saya nampak daripada pengalaman saya lah bila saya tengok tu, saya kata umur 35 kalau saya lantik jadi manager, saya punya expectation tinggi sikit. Bukanlah manager macam mana, waktunya mengurus satu kumpulan. Walaupun 2-3 orang pun dah kira satu kumpulan. Jadi saya anggap umur 35 tu benchmark saya. Expectation tu, job scope tu dia akan full. Tapi kalau bawah tu kan, kalau bawah saya bagi umur bawah 30 tahun tu kurang sikit. Sebab waktu tu dia nak try, dia masih muda lagi, dia nak lompat-lompat job, dia nak test sana, test sini. Yalah dia rasa okey, resign sini, sana kosong. Sebab dia rasa dia muda lagi kan. Dia tak, masa itulah dia tak ada banyak komitmen kebiasaannya. Antara umur 30 ke 35 boleh kita bentuk, umur 35 kita boleh expect some better result bila dia dah 35 years above. Jadi saya nampak umur memainkan peranan. Tapi bila saya dengar cerita Jun macam lain juga sikit kan. Saya tak tahu Jun macam mana. Tapi kalau saya punya expectation kan bila dia umur 35 tahun ke atas tu saya expect lebih sikit. Yang ini secara reality bukan kita bukan cakap pasal politik lah. Kita kata kena ada orang muda memimpin dalam parti ke apa semua. Dia more or less the same sebenarnya bagi saya. Dia tak boleh terlalu muda pun. Kalau dia jadi YB sekalipun, kalau terlalu muda pun tak boleh. Contohlah kalau saya. Tapi mungkin Jun ada perspektif yang berbeza Jun. Kalau Jun macam mana? Okay, menarik tu. For me, umur memang tidak memainkan peranan. Saya lebih kepada pengalaman tu tadi. Tapi Jun, pengalaman kalau tak cukup umur, mana nak ada mengalami semua tu? Saya tak cukup umur pun dah pengalaman lebih. Tapi kita tak boleh assume. Itulah yang kita kata, kita tidak boleh meletakkan sesuatu, orang kata assumption ataupun kita kata kita jangan menilai sesuatu sebelum kita tahu sebenarnya apa dia sebenarnya potensi seseorang itu. Sebab kadang-kala ada setengah-setengah yang kita kata yang muda-muda ni daripada awal pun dah kita nampak dia punya prestasi macam mana. Betul dia punya upbringing, kadang-kadang dia orang ni memang betul nak berusaha. Kadang-kadang kita akan nampak daripada awal dah lain dia ni daripada yang lain. Sebab saya bagi satu contoh kalau macam saya dulu umur 27, 28 tu dekat hotel lagi masa tu, di mana saya ada consider macam kita punya coordinator lah, maknanya anak-anak buah ni. Saya tak suruh mereka duduk dekat pejabat hanya menaik angkat telefon saja. Because nanti dia orang tak belajar. Kalau tidak, ada orang tidak akan belajar apa yang sebenarnya kami sebagai senior sales manager ni buat apa dekat luar. Sebab kami berjumpa dengan pelanggan kami
pelanggan kami ni daripada orang biasa sampailah kepada Datuk Tan Sri dan sebagainya. Di Iyalah, betul mana betul. kami ni orang protokol. Tanya saya bab protokol selalu jawab. Jadi hanya saya je yang tahu. Sampai Wah. bila? Jadi sampai Ha. bila saya je yang tahu. Jadi for me masa tu ni saya bawa saya punya macam assistant ke siapa-siapa ke, saya bawa ke mereka bersama. Kata engkau tinggalkan office ni, letaklah pen apa, jangan angkat telefon, kita tinggal, kita pergi dekat dewan tu, jom kita jumpa dengan dia punya organizer ataupun orang yang in charge. Dan anda tengok macam mana saya cakap, macam mana saya nak handle ataupun apa yang dia nak marah pun kau dengar je lah. Sebab saya pun yang kena mengadap telinga tu, tak apa. Tapi saya Betul nak lah. mereka tengok dan lihat. Saya nak mereka Okey. experience. Walaupun tak ada dalam job scope ataupun job description. Hmm. Jadi saya pun dah bawa benda tu sampaikan intern. Saya pernah bawa intern yang masa kat Gua Musang tu. Saya bawa real life punya situation. Saya bagi dia fikir sendiri. Agak-agak macam mana nak buat. So inilah kita kata apabila habisnya belajar degree baru nak intern pula letak di dalam pejabat, bagi angkat telefon, pergi photostat, pergi kakek photostat tu, asing-asingkan. Ya Allah, dan tu sampai ke bila dia orang tak akan tahu the real problem solving macam mana. Sebab saya ada satu instant yang anak buah saya masa dekat hotel, beliau ada buat salah. Dia buat salah, guest ataupun organizer dah maki hamun. So senang je. Saya suka orang-orang yang susah nak handle ni. Sebab saya pula yang pergi. Saya pergi dan saya cuba selesaikan. Alhamdulillah it was settled. Dan bukan nak tunjuk kita pandai. Saya sebenarnya nak tunjuk kepada beliau, itu caranya kalau anda nak handle. Dan kalau anda nak duduk dalam servis pekerjaan servis ni, anda kena faham customer is always right. Ya, ini kira macam management by example lah ni. Yes. Saya bawa dia orang kata macam ni je. Kau tengok macam ni, macam ni, macam ni. I can solve your problem sekejap saja. But of course for you, kena ambil masa. Dan most of all, kita kata yang tadi, sabar. Kita dengan orang tengah marah, kita jangan cakap banyak. Kita senyap. Walaupun dia yang salah, kita pun mengaku kita salah. Sebab orang yang selalu yang mengaku salah depan orang yang tengah marah, adalah orang yang marah tu yang bersalah. Okey. Dia bersalah. Sebab lepas dia dah marah kita kan, kita tak jawab. Kadang-kadang ramai yang organizer yang saya rapat ni, sebab dia orang akan tag saya balik, saya minta maaf Jun, saya marah. dia orang yang rasa saya bersalah. Dan selalunya, orang tidak akan marah tak tentu hala. Something must be wrong. Yang itu yang kita kena faham. Mungkin kita salah setup, salah dia orang punya requirement tak sampai. Jadi kita kena faham apa yang dia orang lalui. Sebab di hotel ni yang best Jamin, saya jumpa macam-macam kan. Kita ada organizer yang mereka ni on behalf boss. Dia orang tu yang kena marah di boss. Jadi dia tak tahu nak buat apa, dia marah kami pula. Jadi saya kena faham, dia orang baru kena marah. Dia orang nak marah saya, tak apa cik marah je lah. Kami terima. So those are the things kita kata, you tak boleh belajar tau kat universiti benda tu. You tak pernah rasa universiti ada satu syllabus kata marah memarahi. Kita kena suruh buat satu syllabus kan, kata how you handle being scolded ataupun what you do if you're being scolded. Nah, buat satu modul. Bagi orang marah, orang maki. Kau tahan ke tak kan? Aduh, dahsyat nak buat modul tu. Itu orang kata, kalau lepas yang tu siapa dapat, kita hebat lah kan. Jadi kan, kira Jun, walaupun dia muda, kalau dia ada pengalaman tu, maksudnya kita kata kita lihat dia punya potensi lah. Kita sebenarnya kena bagi peluang. Bagi peluang? Bagi dulu. Kita jangan kata, alah budak grab je, baru je. Jangan. Kita time ni lah kita kena ajar. Dan kita sebagai macam saya percaya, kalaulah saya bagi kepada mereka, kalau dia orang buat salah pun, insyaAllah saya boleh betulkan. Sebab saya dah ada pengalaman tu. So it's just for them to go through that experience sebenarnya. Saya buat sendiri pun boleh. Pejam mata orang kata kan, oh dah bos kan. Kita kata pejam mata boleh buat. Tapi, betul juga. Betul. Tapi sampai bila lah kan kita je nak buat, bagilah dia orang pula rasa macam mana, susah. Okay Jun, saya kalau Jun cakap macam tu saya teringat lah. Sebab ada setengah macam kita kan. Saya dulu pun macam tu. Sebab saya kata,
saya pernah satu masa saya pun macam sombong jugalah belagak juga mengakulah ni sebab waktu tu dulu kita pernah muda. Kita dah lalui semua tu. Kita faham keadaan tu. Pada satu ketika saya tak boleh terima apabila saya dimarah atau saya dikenakan tindakan disebabkan kesalahan orang lain. Waktu tu adalah satu elemen leadership yang saya belajar daripada pengalaman juga macam Jun cakap lah. Sebab bila orang bawah kita buat salah kan, macam tadilah kan kita yang kena. Padahal kita dah buat yang terbaik. Oh, kita dah train dia, kita dah tunjuk dia. Okey, ni SOP-nya. Kita dah buat sehabis baik nak pastikan kalau dia buat tu betul dan sama macam yang kita buat dan sama macam apa syarikat nak. Jadi bila benda tu berlaku, saya sendiri ambil masa. Yelah waktu kita muda kan kita pun cepat marah, kadang-kadang dah tua pun cepat marah juga kan. Tapi ini bagi saya benda yang apa orang cakap, bukanlah kita kata kita nak apa tapi normal. Semasa kita muda tu kadang-kadang kita memang cepat sebab kita mungkin kurang pengalaman benda tu. Jadi saya sendiri sebenarnya belajar daripada pengalaman untuk menerima benda tu. Contoh kalau staff kita buat salah. Contoh kalau macam team member kita buat salah. Kita leader yang kena contoh. Ataupun kita senior, leader orang lain tapi kita senior. Kita juga yang kena. Jadi pada satu ketika saya tak tahu ada trigger tapi saya tak ingat. Saya belajar untuk lapang dada, saya terima. Dan salah satu perkara yang saya ingat adalah mentor saya pernah cakap, dia katakan, Min, kalau kau tak bagi dia buat, kau tak bagi dia susah, kau tak bagi dia rasa kena marah, kena semua ni, dia tak akan jadi bagus macam kau. Dia cakap macam tu. Bila dengar kata, betul juga Sebab kita kalau boleh, tak nak dia buat silap kan. Kita kalau boleh, tak naklah siapa-siapa buat silap, kita nak semua perfect je. Jadi kerja kita pun senang, kita pun tak ada kena marah. Tapi sampai satu masa bila mentor cakap macam tu, saya kata betul lah. Saya tak ingat apa peristiwa yang trigger tapi ada satu peristiwa dan mentor ni cakap macam tu yang saya belajar. Saya kata ini adalah sebahagian daripada leadership yang saya belajar. Lepas daripada tu macam lapang dada lah. Macam aman sikit kalau kena marah pun sebab kita tahu bahawa tujuan kita nak bagi peluang dekat tim kita ke, dekat tak kisahlah siapa-siapa dengan kita tu untuk sama-sama belajar macam mana, kalau macam ni macam mana. Jadi dia experience benda tu, kalau tidak dia tak experience kan. Kita je experience kan. Jadi yang itu saya belajar, memang Jun saya belajar. Jadi saya tak tahu sampai tahap mana yang masa Jun jadi leader tu, sampai tahap mana you terima benda tu. Maksudnya takkanlah sampai 100% kita terima semua, the accountability maksudnya kan. Being accountable tu, kita sebagai leader kena being accountable, tapi sampai tahap mana takkanlah sampai 100%, sampai ke tahap orang yang kita pimpin tu langsung tak rasa menanggung kesan daripada kesilapan dia sendiri. Kalau Jun sampai tahap mana Jun? You benarkan, you allow yourself to be accountable, and how much do you allow your people ke, your team ke be accountable as well? Dia sebenarnya Min, soalan tu best juga tu sebenarnya. Dia sebenarnya it comes back to your threshold balik. Satu. Perkataan technical threshold dah. Threshold pula keluar kan. Orang pun dah kepikir, tu dia. Pagi-pagi buta cakap pasal threshold, dia. pening kat. Tak apa, kita cerita pasal tahap satu yang tadi lah. Kita sabar satu, tahap kesabaran kita lah. Dan tahap penerimaan. Dan kita sendiri kalau dah kata sebagai orang yang dah lama, berumur sikit lah kan, kita akan tahu. Kita tahu orang itu salah ni memang salah saja buat ataupun saja memang jenis tak faham bahasa. Saya tak nak guna perkataan satu lagi. Jadi ataupun memang saja-saja dia. So kita akan tahu. Ada setengah-setengah yang kita kata macam yang di bawah saya dulu tu, assistant saya dan yang mana intern. Mereka ni memang dia dah cuba terbaik yang mungkin. Tapi still salah. Sebab bagi mereka hanya tengok option A, option B. Tapi mereka tak pernah tahu ada sampai Z option dia. Sebab mereka hanya tahu A dengan B je sebab umur, umur pengalaman. Jadi kita boleh tengok, ini budak ni betul ke, saja ke nak suruh aku marah. Kadang-kadang ada orang suka nak tengok aku marah. Yang itu biasalah nak cabar kesabaran kita. Tapi daripada situ kita boleh nilai balik. Ini saja ke, tak saja ke. Dan kalaulah kata mereka ni betul-betul tak berminat. Memang pun dia orang ni kadang-kadang sebab dia tahu dia intern. Dia tidak lama di situ. Komitmennya tiada. Jadi kita nak marah banyak-banyak pun dia tak dengar. So saya akan kata that's it.
saya tahu anda tidak minat. Maknanya saya tak kata direct. Maknanya I know this person memang dia tak minat pun. Dia nak cukup syarat dia je. Nak suruh kami lu tulis kat buku pun. Tapi, dia punya tapi maknanya saya dah limit lah. Saya akan cut off, ambil energi saya untuk fokus kepada betul-betul yang nak belajar. Itu Alright. sebenarnya. Tapi kena bagi peluang lah. Dan of course kita kata kita kena nak kata adil, kita beri peluang. Tak adalah kita menyingkirkan dia. Kalau ada briefing ke, nak cerita ataupun nak kongsi pengalaman, nak ajar ke, masih include lagi orang tu sebab kita bertanggungjawab untuk ajar mereka ni. Betul, Tak boleh lah. Dan kalau katakanlah saya tak nak bawa dia ni pergi briefing sebab dia tu tak dengar kata. Itu maknanya kita dah give up. Apabila kita sendiri dah putus asa atas seseorang, maknanya kita kalau sebagai pemimpin pun, kita maknanya saya sendirilah, saya tak kata orang maknanya bagi saya gagal lah. Maknanya saya tak ada kesabaran. Allah. Maknanya saya gagal lah kalau saya tak ada kesabaran. Saya ambil budak ni je, saya ambil yang ni saya tinggal. Hashtag kerajaan gagal. Gagal tak gagal no comment. Hashtag leader gagal. Allah. Hashtag leader gagal. Jadi orang akan nampak kenapa bos selalu keluar dengan budak intern A je, kenapa tak bawa dengan B. So itu akan dapat persepsi yang lain dah, favoritism dan sebagainya, cronyism. Untuk yang hashtag yang tadi dia guna cronyism. Jadi itulah yang orang akan tengok. Dia ni kawan dengan dia kena jadi gini sebab nanti dia pilih. So bagi saya akan buatkan apa yang boleh, saya akan bagi keadilan untuk dia orang belajar tak belajar ke, tapi apa yang mereka usahakan selepas itu is up to them dah. Cumanya kata tadilah kita tak akan push, kita tak akan pressure. Kita tak akan lebih-lebih dah. Kita pun okey. Satu lagi kalau macam mungkin pengalaman Jun sebenarnya ada apa orang cakap banyak variety sebab saya mengaku saya sendiri kurang pengalaman di kawasan yang orang kata yang bukan urban. Kebanyakannya ialah macam kita, walaupun kita kata syarikat startup sekalipun, senario dia berbeza, senario berbeza. Jadi saya nampak yang asal macam saya sebut tadi kan. Kalau kita kata leadership, kalau kita kata kita keluar dari kerangka organisasi, kan? Saya ada jumpa, macam kita kata kita ada staff lah. Bila kita tengok staff kita ni ada problem ke apa kan, rupa-rupanya isu dia, root cause dia adalah dari keadaan dia di luar kerangka kerja tu. Mungkin keadaan dia di rumah, keadaan dia dalam masyarakat, keadaan dia dalam komuniti yang menyebabkan bila dia masuk organisasi kita tu, dia ada behavior yang menjadikan dia tak produktif, menjadikan dia tak dapat buat seoptimumnya. Jadi ada satu keadaan di mana saya macam awal-awal tadi saya cakap kan, bila orang kata leadership ni dia hanya melihat kepada orang ada jawatan, itu yang jadi menyempitkan skop. Ini mungkin kita keluar sikit. Sebab saya nampak contoh baru-baru ni saya masuk kelas, saya belajar tentang politik. Saya belajar belajar saja. Saya masuk dalam kelas yang di program. Lama juga program itu masih berjalan, dia akan habis hujung tahun ni. Program yang dikendalikan oleh salah sebuah parti politik di Malaysia. Tujuan saya adalah saya nak belajar, saya nak tahu. Sebab tak ada, sebelum ni saya bukanlah tak minat, saya tak ambil tahu sangat, tapi bila saya dah dalam usia macam ni kan, dah usia matang, saya kata saya perlu tahu sebab ini masa depan anak cucu kita. Jadi saya nampak ada perbincangan yang berbentuk sekarang ni bulan ni kita ada topik macam pembelajaran saya dalam program tu pembelajaran tentang gender. Topik perbincangan tentang gender dan sangat menarik. Sebab dia bukan jantina, dia bukan pasal lelaki perempuan. Tetapi dia saya tak naklah buat kelas pula lah. Dia bukan tentang ni gender. Ni lagi topik dah ni. Tapi dia tentang gender. Dia ada kaitan lah dengan leadership tu. Sebab katalah contoh bila kita sebut sama ada lelaki atau perempuan, kita sebenarnya tak boleh discriminate kan, dua-dua perlu ada satu leadership ni. Tapi saya nampak antara satu kesan bila kita melihat leadership tu hanya organisasi, hanya jawatan, mereka lupa bahawa leadership tu juga yang membolehkan kita jadi individu, rakyat yang ada jati diri yang kita sebut sebagai rakyat Malaysia yang sejahtera tadi tu. Jadi saya nanti mungkin Jun boleh cerita pengalaman Jun jugalah sebab saya nampak macam ni tahu. Contoh, kalau saya tak boleh nak buat keputusan, saya nak kerja ke nak berhenti kerja? Maksudnya saya tak cukup kekuatan leadership tu dalam konteks self leadership.
saya tak boleh nak buat keputusan. Contoh, saya kena dera. Contoh lah, bukanlah cakap. Contoh, saya kena dera. Nak Saya tak boleh telefon nak buat orang lah keputusan. tadi. Tak, saya tak boleh nak buat keputusan nak minta bantuan ke, nak keluar ke, nak lari dari rumah ke. Saya tak boleh buat keputusan-keputusan tu. Jadi maksudnya ada perkara-perkara yang kurang dalam konteks leadership yang saya ada. Walaupun ini kita bincang kerangka kat luar. Kadang-kadang ada orang lelaki, contoh. Dia bukan pasal lelaki perempuan, ada juga orang lelaki, contoh. Dia stres, dia tertekan. Tapi dia terpaksa juga buat kerja sampai double job, triple job. Contohlah kan, sebab dah kurang orang. Banyak yang kena COVID. Jadi yang sihat-sihat ni semua kena cover kerja orang-orang yang sakit. Sampai dia tak boleh nak cakap, bos saya dah tak boleh buat. Dia tak boleh say no. Dia bukan pasal lelaki perempuan, yang ini semua pun berlaku. Jadi waktu tu saya nampak ada keperluannya untuk kita melihat leadership itu dalam diri kita juga. Jadi keputusan-keputusan penting yang kita kena buat. Jadi saya rasa Jun ada pengalaman yang lebih cakap yang lebih dramatik lah kalau nak share kan. Tapi saya tak adalah nak minta Jun cerita semua, tapi mungkin ada perkara-perkara yang kita boleh sembang sikit pagi ni supaya ada yang relevan untuk rakan-rakan. Kalau tengok leadership ni, kalau kita keluar daripada kerangka organisasi. Kalau macam kita sendiri, contohlah, kita kat rumah jadi mak, contoh. Ataupun jadi kakak, ataupun jadi anak, ataupun jadi makcik. Kita ada satu tanggungjawab kan. Kemudian kita keluar, kita kerja. Kalau kita business owner, kita jaga business kita tu, kita kerja. Jadi ini orang yang sama tau, orang yang sama. The same person. Cuma sekarang dia pakai topi mak. Okey, sekarang dia pakai topi CEO. Itu je yang dia ubah. Okeylah, tak pakai topi, pakai tudung. Okey, sekarang tudung. Okey, sekarang tudung kat rumah mak-mak. Okey, pergi kan tudung cantik sikit. Jadi, Betul. tapi dia orang yang sama. Jadi itu yang sekarang ni sebenarnya tahu Jun, sekarang saya sendiri banyak promote self leadership. Dan saya banyak fokus kepada wanita sebab itu antara kumpulan yang saya nak nak support lah, terutama usahawan wanita. Jadi ada beberapa pengalaman saya juga sendiri yang menyebabkan saya kata let's build lah from within balik. InsyaAllah bila keluar tu kan, insyaAllah boleh. Jadi mungkin kalau ada Jun, ada pengalaman Jun sendiri melihat kerangka leadership tu di luar daripada kerangka structure company ni. Structure ni. Structure. Tak ada structure. Structure ke tak structure pun, apa pun, alhamdulillah saya kata perjalanan hidup saya ni, itulah yang sebenarnya pengalaman yang paling besar dan cikgu yang paling besar lah kepada saya. Dan masa umur 35 tahun, masa saya di Gomusang itu untuk nak menjadi CEO anak syarikat masa tu, saya ingatkan macam tadilah, konon-kononnya ingatkan nak jaga hotel kecil yang 30 bilik tu je. Rupanya dia punya job description dah banyak lagi kat belakang tu, saya tak tahu. Rupanya nak belajar. Masa tu dalam proses untuk nak buka satu college di Gomusang. Jadi saya pun dah termasuk dah dalam MOU dan sebagainya. Lepas tu dengan anak syarikat satu lagi dan pusat latihan. Jadi untuk pengetahuan Min juga, apabila berada di agensi kerajaan ni, saya dah kira semi government. Okay. Apabila saya semi government, kita kata dan agensi itu adalah satu agensi yang mentadbir 3 daerah, iaitu Gomusang, Kuala Kerai dan ni kalau cerita memang orang tahulah agensi apa kan, Najeli lah. Jadi memang tiga-tiga daerah ini pegangan kuatnya adalah orang-orang politik. Orang politik, saya bagi contoh lah, kalau orang tahu lah kan yang Jeli ni siapa. Jeli ni kan Datuk Pa punya area. Jadi beliau adalah kiranya bos saya yang tidak rasmi. Jadi daripada situ saya tak sangka perjalanan hidup daripada nak jadi tukang cuci dalam bilik ni, tiba-tiba dah duduk di bawah satu organisasi yang saya tak pernah tahu pun. Rupanya saya terlibat juga sikit sebanyak dengan politik. Jadi saya tengok macam mana mereka bekerja, macam mana mereka mentadbir, urus, membantu rakyat dan sebagainya. Jadi itulah saya kata, itu suddenly tak ada dalam job description ni. Dulu tak kata pula nak suruh tengok ini itu kan. Tapi itu pengalaman yang paling berharga juga. Supaya ramai yang tidak faham bertentang politik. Dan mereka hanya boleh kata ABC. Kalaulah orang tu betul-betul tahu apa fungsi politik dan apa fungsi semua-semua wakil-wakil rakyat ni, dah nama pun wakil rakyat, dia mewakili rakyat untuk mendapatkan apa hak mereka. Tu je sebenarnya. Dan saya tak nak cerita panjang, nanti dia cerita politik pula kan. Tetapi
apa yang saya dapat beritahu is actually titik tolaknya adalah kita sendiri. Macam Min kata tadi lah, kita sendiri, individual kita sendiri. Macam saya, apabila saya dah dapat peluang dah tengok semua ni daripada perspektif bekerja dengan orang lain, duduk dalam NGO pun macam ni, bekerja dengan anak syarikat, ada staff banyak pun macam ni. Sebab saya masa tu, saya ada 3 lapis Min, yang saya kena berjawab 3 lapis yang kena saya jawab, iaitu Reporting. yes, reporting board of director of the subsidiary itself, then board of director of the agency, dan kita ada kementerian yang saya kena report, dan of course kena report kepada menteri. Menteri lah pula. Kadang-kadang menteri ada tiba-tiba menteri panggil suruh nak dengar taklimat dia. Benarnya sekejap je, tapi kita ni kena pergi jauh sampai Gua Musang. Tapi siapalah kita untuk nak kata no kat menteri kan. Jadi those are the things yang kita kena belajar. Itulah kita kata. Kita sebagai seorang pemimpin, walaupun kita kata aku bos lah, tapi jangan lupa kita ada lagi bos besar. Jadi itulah kita kata tadi pada awal, saya kata kita kena belajar sabar. Dan kita kena belajar untuk diam. Ada masanya kita boleh bercakap dan ada masanya kita kena diam. Okay. Dan itulah. Jadi bila datang balik kepada self, kita nak kata self leadership dan sebagainya, kita sendiri kena faham bahawasanya apa yang kita buat, tindakan baik buruk akan datang balik kepada kita. Okay. Saya suka sangat nak cerita yang ini lah. Dia satu lagi orang kata pengalaman lah kan. Di mana apabila ada benda yang saya buat salah, saya kena admit ownership. Maknanya ialah, maaf lah bos, Datuk, Tan Sri ke siapa, salah saya. Saya akan pastikan saya akan tengok balik dan semak balik. And that's it. Jangan bergaduh dengan orang. Satu. And betul ke salah kita semak balik. Dah betul salah kita, barulah kita kena jumpa balik. Saya dah rectify. Maknanya kita ni walaupun di dalam pimpinan diri, maknanya kita masih lagi nak mengaku salah dan nak memperbetulkan. Saya boleh cakap kat orang tu, okey bos, kita salah bos, minta maaf. Dan saya balik, saya senyap. Saya boleh buat macam tu. Tapi ia tidak melambangkan saya punya kepimpinan. Kalau kita tak buat apa-apa pun atas benda yang kita mengaku salah je, tak membetulkan keadaan, no point juga. So, that's it. Orang kata kita punya self leadership, dan itulah apabila saya tidak bekerja dengan anak syarikat itu, sekembali daripada US pergi belajar tentang social entrepreneurship, dan 2016 saya kata macam ni je lah. All the while kerja dengan orang. Tiba-tiba saya nak buka syarikat sendiri. Tak gagal ke, tak reti ke, aku kena buat sendiri. Baru tahu lagi tinggi rendah dia. Tetapi alhamdulillah pengalaman yang saya belajar selama berapa 12 tahun tu, maknanya saya daripada housekeeping untuk nak jadi CEO, it took me only about 12 years je. Kena tulis buku ni Jun. Orang lain semua tulis cerita kan. Dari mana? Dari London ke Kota Baru. Dari apa? Dari Kota Baru ke Amerika. Terbalik pula. Dari Kota Baru pergi ke Amerika. Jadi perjalanan saya yang 12 tahun itu, daripada seorang yang mengemas bilik sampailah menjaga anak syarikat, CEO syarikat, hanya 12 tahun. Hanya 12 tahun. 12 tahun. Lama tu Jun. Lama lah. Tapi ada setengah orang tak pergi langsung ke tahap tu. Yalah, betul. Jadi bagi saya ambil pengalaman tadi, gunakan apa yang saya dah belajar yang 12 tahun untuk yang set up company. Memang dia tak sesenang dan tak semudah sebab benda baru kan untuk jalankan perusahaan saya ni, social enterprise pula tu. Tetapi saya dah nekat. Saya nak membantu sebenarnya mereka dekat Kelantan, especially masa tu ibu tunggal lah. Sebab saya tahu mereka ni sebenarnya memang resilient. Memang nak jaga anak lagi, nak meniaga lagi, nak bagi makan itu lagi, nak kena masak lagi. Dah lah nak masak, nak fikir macam-macam lah, anak kerja, anak sekolah dan sebagainya. Tapi mereka tak diberi peluang yang betul. Kita yang tak beri peluang kepada mereka. Sebab itulah apabila saya balik, 2016 saya buat program sulung saya tu dekat perpustakaan. Masa tu pun pinjam library untuk tempat. Saya mula dengan 10 orang. 10 orang itulah yang saya tengok dan saya kaji sebenarnya. Saya
kita buat andaian. Kita selalu assume, oh ibu tunggal ni malas. Nak bantuan aja kerja. Itu perception. Kita Alright. cepat menilai. Jadi rupa-rupanya saya tu yang salah. Jadi nak accept saya yang salah masa tu kan, kata oh salahnya saya menilai mereka. Rupanya ada sebab-sebab tertentu. Rupa-rupanya ada itu ini. Macam tukang jahit tu. Beliau daripada Jeli, jauh jugalah beliau nak datang kelas saya. Jadi saya pernah bagi kain. Kita nak upah dengan beliau sebab kita nak tolong beliau. Sekali bila dah orang nak tolong banyak ni kan, kain dah lah sampai 20 pasang. Dia nak buat seorang. Rupa-rupanya beliau ada kekangan sendiri. Baru faham, oh patutlah dia tak boleh nak buat. Kita ni nak tolong tapi cara kita tolong salah. So barulah saya faham dan saya tahu saya dapat ilmu baru. Rupanya 12 tahun tadi, walaupun daripada ni sampai CEO bagai, 12 tahun tadi tidak mengajar saya lagi. Maknanya tak cukup lagi ilmu saya rupanya. Tapi alhamdulillah lah kita kata dengan Noble Management tu 2016 dengan tak adalah masa 12 tahun, alhamdulillah. Maknanya tahun ketiga kita tengok yang orang mula tahu apa yang kami buat, sebab orang dah tahu yang kami sebenarnya membantu orang lain. Kami macam apa yang Noble buat ataupun yang saya nak buat ni, nak empower. Maknanya saya nak bagi peluang yang mereka tak dapat tadi tu. Saya dapat peluang kerja kat luar, pergi sana sini 12 tahun. Tapi apa yang saya ajarkan kepada mereka, saya kena kompreskan jadi satu program dan ongoing program lah sampai 6 bulan. So mereka dapat apa yang saya nak ajar kepada mereka. Termasuklah kita ajar sales marketing, kita bagi peluang mereka bercakap, kita bagi peluang mereka untuk pergi buat expo ataupun showcase barang-barangan mereka. Macam mana nak interaksi dengan orang lain. So those are the things saya dapat peluang tau. Sebab saya bekerja kat luar. These people tak pernah pun keluar, tak pernah pun pergi pejabat kerajaan, tak pernah pun pergi mana-mana kan. So daripada situlah saya ambil sikit sebanyak apa yang saya dah lalui, saya cuba bagi kat mereka pula. So alhamdulillah lah, now is the 5th year, 6th year dah kita dah operasi. So kita kata it comes back to yourself, your determination, kesungguhan anda. Nak dengan tak nak. Susah senang tu memang ada susah dia, tak ada senang ni. Itu yang Jun kata tadi bila bila kata buat social enterprise tu, group beneficiaries tu wanita di Kelantan. Ya, betul. Faham. Jadi daripada pengalaman tu yang Jun nak contribute balik kepada komuniti wanita di Kelantan. Itulah wanita di Kelantan, sebab mereka kena beri peluang. Macam saya lah, saya pun wanita juga, orang Kelantan. Cumanya saya cari peluang sendiri. Sebab ada sebab-sebab tertentu, sebab mereka ni tak diberi peluang sebab mereka dah berumah tangga daripada awal. And then dia orang dah ada anak. So dia orang tak boleh nak keluar lah jauh. Saya sempat juga pergi kerja kat KL. Sempatlah merasa KL tu macam mana susah senang dia. Pernahlah naik bas Intrakota pagi-pagi pukul 6.30 pagi kan. So pengalaman tu tak ada orang yang boleh dapat masa tu. Maknanya saya je. Yang kebanyakan mereka dekat Kelantan tak ada benda tu semua. Dan saya nak cuba untuk buat sebegitu. Macam nak create that balik experience kan. Correct. Macam yang kami buat yang tahun lepas, yang untuk chapter Kelantan, itulah sebab saya cuba tie up dengan KPTM, College Politik Utara, supaya mereka pergi ke institusi ni. Diorang masuk computer lab first time, tengok wah ini computer lab orang belajar, budak-budak belajar diploma. Sebab ni KPTM mana? Kota Baru? Kota Baru, KPTM Kota Baru. Jadi kami sempatlah masuk 2 kali untuk tempat dia orang, 3 kali rasanya untuk tempat sebelum dia orang. COVID kan, sebelum COVID. Sebelum COVID teruk kan. Jadi bayangkanlah, dia orang ni saya tak tahulah kan, ada yang habis degree, ada yang tak ada pelajaran tertiary kan, yang peringkat ni. Jadi saya dah bawa dia orang ke satu alam yang lain. Maknanya tiba-tiba dapat masuk computer lab, tengok belajar, ada komputer banyak-banyak. Dia orang suka. Sebab kita tak boleh assume, kita tak boleh bagi andaian dia orang dah belajar macam tu kan. Jadi those are the things, walaupun benda tu kecil bagi kita kan, Allah pergi computer lab pun, tapi benda itu adalah besar bagi mereka.
Nak kena naik tangga, nak kena cari college tu tak mana. Di setengah college pun tak sampai kan, hanya SPM. Jadi benda-benda ginilah yang saya rasa kita kena bagi peluang lagi. Kita jangan kata okey, nah belajar online. Tapi dia orang tak tahu macam mana nak pergi pejabat kerajaan. Betul. Pejabat kerajaan tu pun kena ada cara. Cara dia kena pergi dekat Pak Gad tu dulu. Yang itu pun orang tak tahu. Maknanya dia kena pergi tempat Pak Gad dia, dekat guard house tanya, kena daftar diri, kena serah IC dan kena itu ini. Kalau kat Putrajaya lagilah. So those are the things simple to us sebab kita dah biasa. Bagi mereka-mereka ini dekat Kelantan, dia orang tak ada tahu peluang-peluang macam ni. So saya hanya seorang penghubung kait untuk nak bagi peluang je pada mereka. So barulah dia orang tahu, oh lain kali kalau saya nak buat sale ke, nak suruh orang beli saya punya barang, ini pintu masuk dekat pejabat. Kena jumpa orang ni. Paling tidak kalau kena buat appointment, kena carilah setiausaha ke, kita panggil pembantu takbir kan, PT. So those are the things. Tak ada tau. Tak ada dia ajar, buka modul pun tak ada. Tak ada kata ini pintu masuk dia, ni cara dia, ini protokol dia. Sebab those are the things kita kena lalui sendiri. Dan itu sebenarnya yang apa kita beri kepada mereka. Kita beri peluang untuk mereka merasai that kind of environment. Saya bila dengar Jun cerita ni rasa insaf sekejap. Sabar je. Sebenarnya kan Jun, banyak leader kat luar sana. Ini saya terus terang cakap, banyak leader di luar sana. Mungkin saya sendirilah, kita melihat leadership itu sebagai satu populariti. Kita rasa macam okay, ada jawatan. So okay, CEO of what? CEO ABC Sdn Bhd. Jadi sebenarnya kalau kita kata leader ni, kalau ikutkan lah, jadi saya rasa macam insaf dia tak boleh nak bercakap. So bila dengar cerita Jun, maksudnya saya sendiri belum sampai ke tahap tu. Sebab kalau kita kata nak betul-betul impact, betul-betul nak apa orang cakap nak memberi sumbangan, nak memberi ni, mesti ada satu perubahan. Dan saya rasa apa yang Jun sebut ni, kalau betul-betul kita buat kan, kalau maksudnya ada banyak, maksudnya bukan Jun seorang, Junaida Aziz ni ada banyak kan, jadi ada ramai lah, maksudnya ada ramai, maknanya lebih ramai orang kat luar sana akan dapat peluang ni. Jadi bila Jun sebut, kita rasa simple kan pergi computer lab. Alah, computer lab betul juga. Sebab orang tak yalah, orang anggap macam benda biasa. Kalau kita kata okay WhatsApp, okay social media, okay digital your business, itu pun tak tahu. Kadang-kadang ada orang cakap macam tu, padahal kita tak nampak apa struggle dia orang ni yang yelah nak digitalkan, lepas tu buat kelas Google Meet lah, Zoom. nak ya, saya rasa saya tak perlu nak explain lanjut lah. Jadi kalau kita assume semua orang tahu masuk Zoom, semua orang boleh ada akses Google Meet, maksudnya itu adalah persepsi yang perlu kita review semula, kita lihat semula. Jadi saya rasa ujung-ujung tu rasa macam terpana sekejap bila Jun cakap macam tu, sebab saya rasa macam selama ni kita terlalu selfish, we just look at the world like us. Jadi kita rasa macam kita je. Kalau kita macam tu, semua orang pun macam tu. Jadi how selfish we are all this while. We claim that we want to be a leader, we claim that we are a leader so-called, but the world just revolves around us. So sad lah, saya jadi macam insaf sekejap. Terima kasih Jun. So itu je. I look it as something, orang kata tak semualah. Dia tak semua yang macam ni. Sebab ada setengah memang dia orang kejar untuk nak katalah contoh nak jadi CEO satu sebuah syarikat besar dekat KL contoh. Yes, dia orang kejar ke arah itu, nak jadi CEO bank kan. Dan dia orang kejar ni, dia orang kejar dia orang je. Maknanya dia orang berlari, hanya dia orang lari seorang diri. Katakanlah dalam race kalau kita kata dalam kita punya perlumbaan tiba-tiba kita nampak seorang jatuh. Tak apalah, hang jatuhlah dulu, aku pergi pelabih dulu, aku pergi sampai penamat. Dah siap. Aku tengoklah kau ada lagi ke tak. Tentang orang lain tolong kan. Tapi atas kita sebenarnya. Sama ada macam saya ni, tak apalah. Saya boleh tinggalkan niat saya. Maknanya saya tak nak kejar dah apa-apa big corporate world. Dulu berangan juga. Bestnya kalau jadi CEO bank, Maybank, gaji mau 30,000 kot sebulan. Tapi, dia punya tapi. Tapi, what do I do with these people? Takkan aku nak tengok je kata mereka yang kat Kelantan ni, biar korang je lah, tunggu dulu. Saya jadi CEO bank tu, baru saya datang tolong. Will I do that? I have no idea sebab tak pernah jadi macam tu kan. So why don't I help now? Sementara apa jua ilmu saya ni masih fresh dalam kepala, masih lagi relevan.
dan masih lagi kita kata, oh saya dah buat ni, baru je buat baru-baru ni. So kita nak cerita ke orang pun, orang akan tahu, oh dia ni baru je buat. Okey. Daripada kita cerita, oh saya dah pernah lalui 30 tahun dulu. 30 tahun dulu tak relevan dah kot sekarang. Yelah, betul Jadi juga. those are the things yang kita kata macam, you have to be always grounded. Anda kena selalu kata, jangan fikir just us. Jangan kita je, bagaimana orang lain. Macam pergi computer lab tu pun percayalah, ada yang tak tahu mana CPU nak on button. Okay. Ada. Jadi kita tak boleh assume semua orang tahu. CPU pun orang tak tahu kalau apa, kalau saya tanya CPU is what? It's a central processing unit. Not everyone knows that. Tapi Yelah sebab sekarang CPU dah tak ada. Orang pakai laptop, pakai telefon. orang pakai laptop, orang pakai ni. Kalau saya sebut CRT, cathode ray tube punya ni, orang pun tak tahu dia punya monitor yang besar belakang tu kan. So saya tahu benda ni sebab saya belajar. Saya sempatlah belajar dekat UiTM dulu untuk komputer dan multimedia. Tapi saya tak boleh assume ataupun saya tak boleh cakap kepada mereka-mereka yang saya nak bantu kat Kelantan, apa kata akak ambil ni, akak pergi belajar UiTM. Takkan saya nak kata macam tu kat dia orang. Yelah. So jadi apa salahnya ilmu yang saya ada, benda dah ada dalam kepala dah. Saya bagi tahu je lah. Macam ni, benda ni sebenarnya ini. Tekan tang situ. Kadang-kadang kita tekan tang sini jadi benda lain. Kadang-kadang ada benda lain. Tu belum cerita pasal pasang projektor lagi. But those are the things kita kata belajar melalui pengalaman. Dan kita jangan sekali-kali assume. Jangan buat penilaian. Itu cerita computer lab yang saya kata tadi lah. Kita kata kalau nak cerita banyak kita macam cerita Jun. Sebab macam yang Jun cerita tadi lah. Saya assume, saya beranggapan, apa lagi ibu-ibu tunggal ni nak macam-macam diorang dapat macam ni macam tu. Sama juga apabila saya duduk di Gua Musang bersama agensi anak syarikat tu, agensi tu sendiri ada memberi ke microcredit sebenarnya, kewangan. Dan diorang ni selalu tak boleh hasilkan usahawan. Saya pun heran, apa lagi diorang ni usahawan ni? Susah sangat ke nak berniaga duit dah kerajaan bagi. Cik marah. Kita pula yang bebel masa tu. Masa tu lah. Sebab jadi saya sendiri pun ialah saya jaga pusat latihan. Kita pun dah tengok usahawan datang belajar. Time belajar ramai. Tapi bila menteri nak datang melawat kan, usahawan mana yang berjaya? Semua boleh tengok. Aku tengok kau tengok aku. Rupanya ada dua, tiga je. Jadi saya pun jadi hairan. Susah sangat ke dia orang ni? Duit dah bagi, ni dah bagi. Training dah bagi. Wah, kita pun pandailah buat andaian menilai. Rupa-rupanya apabila saya sendiri bergelar usahawan dengan tiada pun orang kenal saya, dengan susahnya, dengan senang ke susah ke, barulah kita tahu. Ya Allah, susahnya rupanya nak menjadi usahawan. Jadi barulah saya kata tadilah apa yang Min kata terpanggil, terpanah dan sebagainya, terduduk. Itulah saya rasa macam, ya Allah, salahnya saya meletak pandangan kepada orang lain kata, takkan berniaga tu susah. Rupanya, ianya susah. Tetapi, kan? Betul. Tetapi, kalau kena dengan cara, kena dengan apa yang orang ajar dan kita betul-betul ikut fokus, insyaAllah ia boleh jadi. Okey, terima kasih banyak Jun. Banyak belajar juga sebenarnya. Sebenarnya antara satu benefit antara salah satu manfaat bila saya bawa kawan-kawan bercerita macam ni. Sebab dia santai lah. Kita tak adalah orang kata structure sangat walaupun saya ada soal-soal, jawab-jawab. Tapi sebenarnya kita boleh nampak apa yang usahawan tu cerita, rakan niaga cerita tu yang betul-betul datang dari, saya boleh sebutlah, you are talking to us from your heart. Jadi betul-betul datang daripada hati. Jadi saya terima kasih Jun pagi ni, awal-awal pagi, lepas ni siapa yang belum breakfast bolehlah breakfast dulu. Dia orang tak apa. Rela aku tak breakfast hari ni. Macam pergi pasar kan, segar-segar. Jadi insyaAllah. Jadi terima kasih Jun. Saya doakan supaya usaha Jun. Jadi kalau kawan-kawan kat luar sana, kalau kita boleh collaborate kan, kalau kita boleh buat apa-apa, kita contact Jun balik, Nobel Management, tengok apa projek-projek apa yang dia plan, ataupun mungkin kita ada idea, mungkin kita boleh support lah, kita support. Mungkin kita tak boleh nak bagi duit, nak bagi duit. Dalam keadaan sekarang pun susah sikit.
bagi duit hari ni esok dah habis. Belum tentu. Ya, jangan. Jadi Masuk insyaAllah masuk BKC tu pun dah habis dah rasanya. Oops. jadi BTN. insyaAllah kalau kita ada apa-apa kepada rakan-rakan kat luar sana yang mungkin lepas ni dengar sesi ni ataupun apa orang cakap tonton selepas daripada sesi ni, boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang kita boleh contribute kita buat sama-sama sebab bukan hanya di Kelantan sebenarnya ada banyak lagi negeri-negeri lain cuma hari ni kebetulan Junaida Aziz dari Kelantan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Jun. Jadi kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sempat bersama-sama dengan kita. Jadi kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Jun. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua.